Assalamualaikum, kembali lagi dengan Ika Muji. Oke guys, kali ini Ika nak bercerita tentang pengalaman Ika 3 hari lepas. Mungkinlah pengalaman ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati. Jadi pada waktu itu Ika bertemu dengan orang jahat ya guys. Bertemu pula berhadap-hadapan dengan orang jahat dekat Malaysia ini. Macam buah hati dak dikduk kan. Oke, tanpa panjang lebar, Ika nak bercerita tentang pengalaman Ika 3 hari lepas. Jadi pada waktu itu restoran yang Ika duduk pula, kalau duduk kan macam ni kan kalau kat Indonesia. Pada waktu itu pagi dengan tengah hari itu restoran memang ramai guys. Jadi memang ramai lah. Jadi memang tak mungkin lah orang jahat-jahat masuk kan. Atau orang yang berniatan jahat. Dalam pukul 3 petang tu hanya ada 2 orang lah yang jaga. Yang satu tu Ika. Bos Ika tu kebetulan pada masa tu pukul 3 tu dia tengah dekat kedai sebelah. Jadi tengah borak-borak lah. Ada hal kan. Lepas tu dekat kedai akhirnya ada Ika sendiri kan. Nah, Ika pada pukul 3 tu, pada kejadian tu Ika tengah kemas bawah sebab dekat bawah tu ada gula, ada Milo macam tu kan. Jadi Ika tengok-tengok, lepas tu Ika pun ada tumpahkan ais Ika, ais batu. Lepas tu jadi Ika kemas lah kan dekat bawah macam tu kan. Jadi Ika menunduk dekat bawah, memang tak nampak kalau dekat luar. Macam nampak kedai tu kosong lah. Sebetulnya Ika ada je. Lepas tu Ika berdiri, tiba-tiba dekat sebelah Ika ada orang. Dan Ika pun rasa macam terkejut. Dia pun rasa terkejut juga sebab nampak Ika tiba-tiba kan. Ika pun nampak dia secara tiba-tiba. Lepas tu Ika pandang dia, dia pandang Ika. Rasa macam ni. Tak ada orang pun, hanya dia je dengan Ika je. Dah tu dia cakap lah, dia pegang phone. Dia pegang phone dia buat-buat macam ni kan. Macam ni dengan phone dia. Lepas tu dia cakap dengan Ika nak order minum. Nak order minum banyak tu, dalam 9 minuman lah. Dan yang dia order tu yang mahal-mahal pula guys. Yang ais, Milo ais kan termasuk mahal sikit kan. Orange juice. Jadi benda-benda yang lumayan susah sikit kan. Lepas tu dia tanyalah dekat Ika ada masakan panas tak. Ika cakap lah tak ada sebab malam je ada masakan panas. Tapi sebab tak ada tukang masak jadi cuti lah kan. Saya cakap lah ada masakan yang dah siap saja, boleh tengok dekat situ. Ika cakap macam tu lah. Lepas tu Ika buat air lah. Tapi dia tiba-tiba ada dekat sebelah Ika je. Selalu kan customer dia pindahkan. Lepas order dekat Ika dia pindahkan atau duduk dekat tempat kursi-kursi tu kan. Dia tu tak. Dia ada dekat sebelah Ika. Ika pun rasa macam kan tak tahulah hati Ika rasa macam dek. Sebab Ika pun berdua je dengan dia. Rasa macam hati pun rasa macam takut juga. Takut dia apa-apakan Ika kan. Tapi Ika tak fikir tahu kalau dia nak mencuri ke nak buat apa. Ika tak fikir benda tu. Yang Ika fikir dia dengan saya je ada 2 orang. Tu yang Ika fikir. Takut lah kan. Aduh putera ni. Iklan guys, sorry. Lepas tu Ika takut lah nanti dia apa-apakan saya ke kan. Kenapa dia tak pindah dekat sebelah sana kan. Kenapa dia dekat sebelah saya je kan. Itu pun rasa macam deg. Saya nak panggil akak pun tak dapat. Sebab tak ada customer satu pun yang datang pada waktu itu. Jadi saya tak mungkin lah tinggalkan dia seorang kan dekat dalam. Dalam jangka 2 minit lah. 2 minit tiba-tiba adalah satu customer. Memang tu customer tetaplah dia makan. Hati Ika rasa macam alhamdulillah kan. Ika pergilah sebab orang tu pun ada kat sebelah Ika je. Ika pun takut kan. Ika pergilah, Ika panggil akak Ika tu kan. Ika panggil lah dekat kedai sebelah kak. Kak, Ika panggil dia datang lah kan. Nasib baiklah ada customer yang baru tu. Dia makan tu jadi bolehlah dia pandang kedai kan. Kalau orang yang jahat ni dia buat apa-apa kan. Lepas tu Ika panggil akak. Lepas tu dia tanya dekat akak masakan panas. Ika pun cakap dengan akak kalau customer yang ini nak masakan panas. Akak pun boleh masak sebetulnya. Lepas tu akak masakkan lah. Akak pun tanya berapa order macam tu kan.
Berapa order. Lepas tu dia cakap lah nasi goreng lah, mie goreng. Banyak lah guys, dalam 9 bekas juga. Makanan tu, makanan panas tu dalam 9, air dalam 9 juga. Jadi 9 dengan 9. Total dia 18 lah. Dah tu, akak kira kan berapa total duit dia kan. Dah kira, Ika ingat akak dah ambil duit dia, macam dah bayar. Ternyata orang tu busy, macam buat-buat call lah, apalah macam tu kan. Buat-buat busy lah. Lepas tu, jadi akak Ika tu tak sempat untuk nak minta duit dekat dia sebab dia nampak busy kan, nampak call-call. Jadi mungkin akak pun fikir macam macam tak hormat lah kan, minta duit dekat orang yang tengah busy kan. Lepas tu akak masak lah kat dapur, saya pun buat air kat depan, buat air Milo dan macam-macam tu. Jadi kita busy, sama-sama busy. Lepas tu tiba-tiba dia dah menghilang. Kita tunggulah dalam setengah jam tak datang, 1 jam tak datang, 2 jam, sampai pukul 5 kedai nak tutup, restoran nak tutup, tak datang juga. Dah Tika pun rasa macam bersalah pun ada kan. Kakak pun rasa macam itu juga, macam geram juga kan tengok ada customer yang jahat sangat kan. Bukannya kita penjual, peniaga dengan untung yang sangat-sangat berlipat-lipat ganda. Lepas tu modal pun banyak kan. Lepas tu ada orang yang order seperti ini, tak ambil. Jadi kan macam sedih sangat lah ya guys ya. Saya pun dapatlah merasakannya. Lepas tu ada orang jahat seperti ini kat Malaysia. Sedihnya. Tapi yang jelas ya guys, bukan Ika nak buruk-buruk kan. Tapi yang jelas dia bukan orang India ataupun orang Cina. Jadi saya perasan sendirilah. Dia bukan orang India dengan orang Cina, bukan. Tapi pada waktu itu dia pakai jas. Lepas tu dalam dia kemeja, lepas tu ada beg macam ni guys. Mungkin lah dia berlakon tu. Dah tu memang dah hangus. Dalam pukul 5 dia pun tak kembali. Saya dengan akak pun fikir dia memang nak menipu kami. Lepas tu rugilah dalam beberapa makanan. Jadi makanan yang kita buat itu kita sedekahkan dekat orang-orang sekitar. Ika pun ada bawa, akak pun ada bagi dekat Ika. Tapi Ika rasa macam tak sampai hati nak makan kan. Tapi Allah bagi kita rezeki yang sangat-sangat banyak guys. Alhamdulillah laris manis lah pada hari itu. Memang banyak pembeli macam tu kan. Mungkin memang sudah takdir lah kan. Tapi alhamdulillah kejahatan akan dibahas dengan kejahatan, kebaikan akan dibahas dengan kebaikan. Dah tu tak lama kemudian, lepas tu Ika dapat WhatsApp. Kejap Ika baca WhatsApp dia ya guys. Dengan kejadian yang sama juga seperti Ika ni. Ika ada orang post dekat salah satu grup yang ada dekat Seremban. Ika baca ya guys. Nanti Ika tunjuk juga dekat situ, tapi Ika tak tunjuk nama dia lah. Nih, Ika baca daripada dia punya status. Masih ada lagi jenis yang suka ambil kesempatan di Seremban lah ya. Seremban ni jaga-jaga modus operandi syaitan yang suka mengambil kesempatan. Banyak kali dah dengar dan jadi pada kedai rakan-rakan. Ini petang baru terjadi di kedai nasi kambing berapi yang ada dekat sini lah. Cara mereka ni macam ni. Akan datang kedai makan yang mana kebiasaannya tidak sibuk dan tiada pelanggan semasa itu. Jadi sama kan macam yang cerita Ika hari tu, dia order tapau dulu, order untuk bungkus. Kalau pekerja ada di depan, dia akan order banyak-banyak supaya pekerja sibuk di belakang. Sambil-sambil mata dan mereka melilau juga target mencari sesuatu. Semasa pekerja masuk ke dapur, mereka akan cepat-cepat buat lari atau selongkar apa yang dapat. Dan dalam masa sama, syaitan bila dia tulis syaitan kan. Syaitan ni akan belah dan akan cakap datang balik.
haram lah nak datang lepas songlap barang. Banyak kali dah berlaku. Saya tahu kedai ini baru je nak bernafas. Setelah macam-macam dugaan, kesian mereka. Lepas tu dia tunjuklah apa gambar makanan yang dia dah buat, yang orang tu order kan. Lepas tu orang tu belah, mungkin orang tu tak dapat apa yang dia nak. Sebab kat depan macam ada pekerja-pekerja, macam dekat kedai ikan lah, dekat kedai tempat ikan lah. Ikan pun ada kat depan kan, jadi dia tak dapat lah nak ambil sesuatu. Jadi rasa macam ini satu pengalaman lah untuk kita kan, untuk kalian semua mungkin juga yang ada restoran-restoran. Jadi kalau ada kes-kes macam ni, atau kes-kes ada order banyak-banyak, kita memang kena suruh bayar dahulu lah kan. Kita utamakan untuk mereka bayar dulu ke kita. Lepas tu diorang nak belah tak ambil pun tak kisah, janji diorang dah bayar kan. Tu jadi untuk satu pelajaran lah untuk kita semua. Rasa takut pun ada, rasa macam kan ternyata bukan dekat Ika je. Jadi dekat kedai-kedai yang sebelah-sebelah, dekat area-area situ pun ada diorang kena juga. Jadi memang orang jahat ni, kata orang jahat ni memang taktik dia seperti itu guys. Jadi dia masuk dekat pada masa restoran yang tengah sepi, pada waktu tak ada pelanggan, jadi dia orang masuk. Lepas tu dia orang lakon-lakon order banyak-banyak biar kita busy. Lepas tu dia nak ambil lah apa-apa yang dia nak, ambil duit ke apa macam tu. Kalau dia orang tak dapat apa-apa, dia cepat-cepat belah lah, macam tu lah. Macam yang terjadi dekat Ika. Jadi Ika pun rasa macam tak tahulah ya guys ya. Semogalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang yang membalas kejadian ni. Kejahatan pasti akan dibalas dengan kejahatan. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. InsyaAllah kedai-kedai yang mungkin dah terkena, insyaAllah lah Allah akan bagi atau beri kebaikan-kebaikan atau rezeki lain yang ada kan. Doakanlah semoga rezeki pada kedai-kedai yang dah terkena-kena tu. Sebab Ika tengok pun dekat dalam grup ni, dia banyak yang balas juga, banyak juga yang dah kena. Dia tulis lah, saya pun kena macam tu. Siap ada yang rakam apa semua kan. Ika pun dekat kedai tu tak ada CCTV, tapi dekat kedai sebelah sebetulnya ada CCTV. Jadi sebetulnya boleh je kita detect, kita tengok kan muka dia kan, untuk ingat-ingat atau aduh, pengalaman lah untuk kita semua. Jadi berhati-hatilah guys. Janji sekarang ni kalau ada order banyak-banyak, kenalah ambil duit dulu kan. Itu yang lebih aman. Lepas tu kita pun kena jaga kan keuangan apa semua kan. Cian, kita pun untung bukannya puluhan ribu satu hari kan. Lepas tu ada orang menipu macam tu, habislah modal banyak, keuntungan pun tak ada, habislah. Sedih. Okay guys, kejap lagi Ika nak hantar salad buah. Tadi Kak ada buat salad buah banyak, alhamdulillah ada rezeki. Dalam 38 bekas Ika buat, ni ada gambar-gambar dia. Kejap lagi pun Ika nak hantar dekat kedai dekat restoran makan tu. Sebab ada yang order kan, jadi Ika hantar lah. Dengan Putra, dekat je, dalam 3 minit rumah Ika. Jadi Ika naik motor je. Yang pagi tadi husband dah COD-kan lah dekat tempat yang luar daripada sini. Jadi Ika COD yang sebelah-sebelah rumah je. Sebab Ika ada anak kan, jadi Ika tak dapat lah COD dekat jauh-jauh, takut juga kan. Jadi pagi tadi husband dah COD-kan. Okay guys, Ika nak on the way dulu dekat kedai nak hantar salad buah. Ikutin Ika terus. Jangan lupa buat kita pelajaran untuk semua orang atas apa yang terjadi hari ini. Berhati-hatilah sebab orang jahat pun kat dunia juga ya guys ya. Ika pun tak tahulah ya guys, diorang buat macam tu. Diorang mungkin lah satu hari mungkin dapat duit banyak-banyak atau sebongkar belian yang mereka ambil atau macam mana pun. Tapi diorang tak fikir duit itu kan tak berkat kan, tak berkat untuk kita kan. Rasa macam pasti takkan ada gunanya kan, betul tak? Macam kita mencuri kan, RM1 pun lepas tu kita belikan makanan kan nanti jadi darah daging kita kan. Takkanlah darah kita mengalir dengan haram kan, benda-benda haram. Tak boleh lah kan. Lepas tu contoh dia orang ada anak, tak mungkin lah dia nak bagi duit curi atau macam mana kan. Lepas tu dia belikan anak dia susu atau makanan nasi dengan duit yang mereka hasil dapat tu kan. Takkanlah macam tu kan. Kalau contoh lah mereka memang tak mampu atau macam mana, kibarkanlah bendera putih kan, seperti arahan daripada kerajaan kan. Kalau memang tak mampu, kibarkanlah bendera merah putih. Pasti ada banyak je orang yang nak tolong kan ya guys ya. Atau kita terus bercakap lah, terus terang kan, minta bantuan kan. Kita sebagai orang yang mungkin biasa-biasa kan,
tak lebih tak kurang. Jadi kita pun ada simpati juga kan untuk menolong kan dengan cara yang macam mana pun kan, pastilah tuh. Jadi jangan sampailah kita mencuri atau berbuat kejahatan seperti itu ya kan guys ya. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Kadang dia buat sendiri, Mamin dia tekan sendiri. Enggak. Ronok tak duduk aku tahu ronok tadi dia kawan joget-joget lah. Mula-mula buat perangai lah kak. Mula-mula dia macam buat sedih. Biasalah budak-budak. Lagilah kalau kita yang hantar. Lagi. Ada tu. Saja. Putra lelaki. Namanya siapa? Putra Esau. Ini bu, itu pula Bami apa? Apa? Apa deh? YouTube.